أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita muliakan ahli-ahli jatuh kasih surau, tuan-tuan perempuan mata Allah SWT. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dipermudahkan oleh Allah SWT urusan kita. Dan insyaAllah kita kembali pada pagi ini insyaAllah untuk sama-sama meneruskan perbincangan kita daripada asal buku ni. Ini yang kita baca, kitab Tauhid oleh Syekh Abdul Aziz Az-Zindani. Dan seperti mana minggu-minggu yang sebelum ini, kita masih lagi membincangkan tentang Asma' al-Husna. Nama-nama Allah SWT yang indah, yang cantik. Ya. Cuma dalam buku ni tak dijelaskan dengan detail tentang nama-nama Allah. Okay, cuma dibuat terjemahan saja. Jadi kita dapatkan beberapa maklumat daripada luar, share daripada buku tulisan-tulisan yang dibuat oleh para ulama untuk kita lebih memahami nama-nama Allah SWT, supaya dengan kita memahami nama-nama Allah Ta'ala ini boleh memberikan lebih keyakinan kita kepada Allah SWT, lebih meyakinkan kita tentang kehebatan Allah SWT. Dan hari ini kita nak berbincang, okay, satu lagi nama Allah SWT iaitu Al-Hakim. Al-Hakim ini adalah salah satu daripada nama-nama Allah SWT. Baik, bila kita cerita tentang Al-Hakim, secara umumnya diterjemahkan. Terjemahan Al-Hakim ini adalah yang maha bijaksana. Jadi Allah Ta'ala ini maha bijaksana. Okay, disebutkan oleh para ulama, okay, yang dimaksudkan dengan Al-Hakim atau bijaksana ini ialah bahawa Allah SWT itu bijak Al-Hakimu fi af'alihi wa aqwalihi wa qadarihi. Maksudnya apa dia? Allah Ta'ala ini maha bijaksana dalam segala apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Apa saja yang Allah Ta'ala buat mesti ada dalamnya unsur-unsur kebijaksanaan. Maknanya komplit. Maknanya sempurna segala-galanya. Maha bijaksana Allah Ta'ala dalam setiap apa yang Allah Ta'ala buat. Tidak ada suatu benda pun yang ada kecacatan. Tidak macam kita buat banyak benda-benda yang mana kadang-kadang tindakan yang kita lakukan itu tidak bijaksana. Okey? Apa yang kita kata tidak bijaksana, contohnya hari inilah kalau kita sekarang tengah heboh kan. Penarikan subsidi, contohnya tentang barang-barang. Agak-agak bijaksana ke? Mungkinlah sebahagian orang melihat itu satu perkara yang bijaksana, tapi bagi rakyat jelata yang susah, mereka mengatakan bahawa itu adalah bukan satu perkara yang menunjukkan kebijaksanaan dalam keadaan rakyat terdesak dengan berbagai-bagai masalah, kewangan dan sebagainya. Kemudian dengar cerita je pula, okey, orang yang membuat pinjaman yang konvensional lah, ini kalau nak cerita tentang keburukan pinjaman melalui riba ni, bila harga naik maka dia kena bayar lebih. Ada kalanya dia rendah, tapi bila dia naik dikatakan orang yang meminjam yang biasa bayar RM1,000 sebulan, loan dia kena bayar sampai RM1,600. Katanya, ini berdasarkan pada beberapa maklumat lah. Mungkin tidak berapa tepat, tapi kenaikan yang sangat sangat besar perbezaannya di antara yang dibayar sebelum ini dengan apa yang dia kena bayar sekarang ini. Itu antaranya lah yang disebutkan. Tapi orang yang mengambil pinjaman secara Islamik, bank Islam sebagainya, tidak ada perubahan. Sebab mereka dah telah menetapkan lebih awal jumlah yang patut dibayar dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, bila manusia saja melakukan suatu tindakan, dia akan ada unsur-unsur ketidakbijaksanaannya. Tapi kalau Allah Ta'ala melakukan segala perkara, walaupun pada zahirnya nampak macam bagi kita tidak baik, tetapi sebenarnya ada hikmah-hikmah tertentu yang Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa, yang maha mengetahui. Begitu ya di atas dalam segala apa yang diucapkan ataupun yang dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran contohnya, maka tidak ada kecacatannya, sepenuh bijaksana. Dan juga ketetapan-ketetapan Allah SWT. Okay? Dalam apa saja yang Allah Ta'ala tetapkan kepada umat manusia, kepada langit dan bumi, segala apa makhluk yang ada ni semua penuh dengan kebijaksanaan. Okay? Dan Allah SWT fayada'ul asya' fi mahaliha
bihikmatihi wa adlihi. Dan Allah Ta'ala meletakkan suatu benda itu di tempatnya yang sangat sesuai. Okey, Allah Ta'ala jadikan siang malam masanya sangat sesuai. Allah Ta'ala jadikan manusia yang memerintah ataupun yang menjadi khalifah di atas muka bumi ini pun adalah sesuai. Allah Ta'ala tak jadikan makhluk-makhluk lain yang memerintah dunia, yang menguruskan dunia. Allah Ta'ala jadikan manusia contohnya. Okey, maknanya sangat sesuai. Okey, berdasarkan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu secara umumnya apa yang dimaksudkan dengan Al-Hakim berdasarkan kepada pandangan sebahagian ulama. Okey, ini pun disebutkan dalam oleh tafsir Ibnu Katsir ya. Baik, kemudian ada juga di sana terdapat makna-makna yang diberikan oleh para ulama yang berbeza daripada apa yang kita faham. Terjemahannya adalah bijaksana, tetapi terdapat banyak lagi maksud-maksud yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna Al-Hakim. Okey. Baik, salah satunya ialah bila sebut Al-Hakim itu bukan hanya bermaksud bijaksana, tetapi bermaksud juga Al-Hakim. Kita sebut Al-Hakim, betul itu sifat Allah Ta'ala, tetapi maksudnya juga merupakan Al-Hakim yang memerintah. Maksudnya apa dia? Al-Hakimul ladzi lahul hukmul mutlaq al-kamil min jami'il wujuh. Maksudnya hakim yang memerintah, yang mentadbir secara mutlak, secara sempurna di dalam segala sudut. Maksudnya bukan saja bijaksana, tetapi Allah Ta'ala itu adalah maha Al-Hakim yang memerintah. Ya, yang memerintah. Artinya segala apa yang ada atas dunia ini, sama ada makhluk manusia atau jin dan sebagainya, makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini semuanya adalah tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala itu sifatnya juga adalah Al-Hakim yang memerintah. Kan? Jadi semua makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini mahkumun adalah menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi segala hukum itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah SWT menghukum di atas ke atas hambanya berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa saja yang berlaku ke atas kita hari ini, tuan-tuan, kita berada dalam majlis hari ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya adalah ketentuan Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kalau kita datang ke surau masjid, sebenarnya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala yang menentukan. Okey, bukan kerana kehebatan kita, bukan kerana kita ni maknanya orang yang soleh sangat pun, tetapi Allah Ta'ala pilih. Maka bila Allah Ta'ala pilih, maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, tuan-tuan, janganlah kita rasa ada orang rasa dia ujub, ya, rasa dia hebat, rasa dia bagus, ya, kerana dia lebih baik daripada orang lain. Pada zahirnya dia pergi surau, orang lain tak pergi surau. Contohnya dia kan ceramah, orang lain tak dengan ceramah contohnya, kan? Ada pun orang, ada orang kata dia berceramah, orang lain tak berceramah, maka saya rasa dia hebat. Sebenarnya itu bukanlah kehebatan kita sebenarnya, tetapi ia adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita ni tunduk di atas segala ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yahkumu bainahum bidinihi wa syar'ihi, dan Allah Taala menghukum di antara manusia itu dengan agamanya, dengan syariatnya. Jadi hukum-hukum yang ada di atas muka bumi ini dia adalah hukum Allah. Ya, kalau kita tengok hukum Allah Ta'ala banyak. Kalau kita belajar fiqh al-jinayat, undang-undang jinayah, maka kita terdapati banyak hukum-hukum itu. Dan hukum-hukum itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kalau kita tengok hukum qisas, orang yang membunuh, maka Allah Ta'ala, hukum yang telah dikenakan, yang tetapkan Allah Ta'ala ialah hukum bunuh. Hari ini orang nak mansuhkan pula hukum membunuh. Ya. Walaupun dia kata hukuman bunuh mandatory, tapi sama je lah sebenarnya hakikatnya hukuman bunuh dia beransur-ansur akan dihapuskan, tuan-tuan. Jadi ini satu perkara yang bercanggah sebenarnya dengan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Taala meletakkan hukuman bunuh bagi orang yang membunuh khususnya? Kalau hukuman-hukuman selain daripada jenayah bunuh, maka mungkinlah kita melihat bahawa itu ada kemunasabahan. Contohnya orang yang mengedar dadah. Contohnya walaupun mengedar dadah tu, ya, secara umumnya walaupun ulama ada boleh dikenakan hukuman ta'zir yang boleh membawa sehingga kematian, boleh hukum bunuh, tetapi maksudnya kalau nak hapuskan dia tu, bolehlah kita ambil kira
bolehlah kita kata munasabah lah, mungkin sebab-sebab tertentu. Tetapi kalau hukuman bunuh ini tuan-tuan, memang itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang kena bunuh, maka waris yang berhak untuk menentukan sama ada nak kena hukuman bunuh ataupun hukuman yang selainnya. Diat, bayaran pempasan. Contohnya berjumlah diat yang panggil iaitu diat kerana membunuh dengan sengaja contohnya. Kena bayar berapa? 100 ekor unta tuan-tuan. Seekor unta tu kalau 100 ekor unta, kalau nilai seekor unta itu 5,000, maksudnya orang yang membunuh, maknanya dia wajib membayar diat kepada mangsa sebanyak lebih kurang 500,000 ataupun setengah juta. Itulah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa hukum membunuh? Apa maksud dia? Apa tujuan dan matlamat? Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hukum membunuh bagi orang membunuh. Secara umumnya tuan-tuan, kita boleh katakan bahawa manusia ni secara umum dia ada sifat tertentu. Antaranya sifat dendam, sifat marah, sikap benci dan sebagainya. Jadi bila contohlah tuan-tuan, kalau tak kena kat kita mungkin kita tak rasa apa-apa. Okey. Tapi bayangkan mak kita kena bunuh, contoh waliyazubillah, atau anak kita kena bunuh. Apa perasaan kita? Walaupun mungkin ada orang yang sanggup memaafkan. Ada satu kes yang dekat Amerika ke mana, ada seorang lelaki Muslim, dia memaafkan orang bunuh anak dia dengan sukarelanya, tanpa menuntut apa-apa pampasan dan sebagainya. Walaupun ada orang yang begitu, tapi kebanyakan manusia kalau ada sesuatu kes yang begini berlaku pada mereka, mereka rasa sangat marah, dan kalau boleh dia boleh nak bunuh balik orang yang membunuh. Itu perasaan semula jadi tuan-tuan. Jadi macam mana nak elak benda ni daripada terus berlaku? Sebab di zaman dahulu dengan sebab berlakunya satu-satu pembunuhan, orang dulu macam mana dia buat tuan-tuan, dia akan bunuh bukan saja orang yang membunuh, dendam dia tu tak akan hilang. Kemarahan dia tak akan hilang selagi mana dia tak dapat bunuh bukan saja orang yang membunuh, keluarga dia, tapi kalau boleh nak bunuh semua keluarga yang terlibat. Walaupun keluarga lain tak terlibat pun membunuh tu. Seorang je bunuh, tapi keluarga tu dia bunuh habis. Zaman-zaman jahiliah tuan-tuan. Kenapa? Kerana kemarahan mereka kepada orang yang membunuh, kerana membunuh memberi kesan yang besar kepada waris. Katalah ayah yang dibunuh contohnya. Kalau ayah yang dibunuh, ayah itulah yang memberikan nafkah pada anak dia, pada isteri dia dan sebagainya. Tiba-tiba hilang punca pencarian kerana ia dibunuh. Tak kemarah orang tuan-tuan. Tak kesakit hati, tak kerasa dendam, tak rasa nak marah, nak bunuh balik. Itulah perasaan yang natural, yang fitrah yang ada dalam jiwa manusia. Okey? Jadi kalau selagi mana tak dikenakan hukuman bunuh, maka selagi itulah kemarahan itu akan membuat-buat dan menyebabkan dia akan membalas dendam dan sebagainya. Jadi bila datang Islam tuan-tuan, Islam meletakkan hukuman bagi orang yang membunuh, maka kena bunuh. Itu hak mutlak waris tuan-tuan. Hak mutlak waris yang ditetapkan oleh Allah SWT kerana hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Hari ini orang nak abolish, orang nak buang hukuman bunuh dengan alasan bahawa hukuman bunuh tidak menyelesaikan masalah. Okey, tidak menyelesaikan masalah ni bukan masalah hukuman bunuh tuan-tuan. Masalah banyak sistem kita. Sistem kita kaedah macam mana pihak-pihak yang berwajib menjalankan tanggungjawab mereka terhadap rakyat dan sebagainya, itu perlu mengambil kira. Sebab hukuman saja tanpa ada pendidikan, tanpa ada kebajikan yang diberikan perhatian oleh pihak-pihak tertentu, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Okey? Contohnya kalau kita laksanakan hukuman hudud dalam keadaan rakyat miskin, rakyat perlukan pekerjaan, rakyat tak boleh nak makan, rakyat dalam keadaan kesusahan, kalau dia laksanakan hukuman hudud, dia tidak berkesan tuan-tuan. Yang sebab itu dalam Islam, di antara benda yang diberikan perhatian ialah kebajikan rakyat. Itu diberikan perhatian. Sebab itu di zaman Zainal Umar radhiyallahu anhu, hukuman potong tangan tak dijalankan zaman Zainal Umar. Ada masanya, kerana pada masa itu berlakunya musim kemarau yang dahsyat, orang miskin, orang tak ada harta, tak ada duit nak makan. Tumbuh-tumbuhan tak menjadi contohnya. Pertanian tak menjadi. Mereka tak ada duit. Tak ada duit nak makan, nak beli makanan tak ada. Akhirnya sebahagian mereka mencuri. Bila mencuri dibawa ke sini kepada Sayyidina Umar melepaskan orang yang melakukan
kes pencuri ni. Sebab apa? Sebab dia tak mampu nak beli. Dia kan terpaksa mencuri kerana terpaksa. Maka dikecualikan daripada hukuman hudud. Jadi hukuman hudud tu satu benda yang wajib dilaksanakan, tapi kena jaga terlebih dahulu kebajikan rakyat. Maknanya biarlah rakyat itu berada dalam keadaan yang mana tidak tertekan dengan berbagai-bagai masalah kewangan dan sebagainya. Mereka ada kerja, ya, mereka ada duit untuk membeli makanan. Kalau mencuri juga barulah dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan jenayah mereka, ya. Jadi saya personally sangat tidak bersetuju sebenarnya kalau hukuman bunuh disebabkan kes bunuh di-abolish ataupun dihapuskan. Tapi kalau kes-kes lain dah contohnya senjata api, memiliki senjata api pun kadang-kadang boleh kenakan hukuman bunuh, walaupun tak buat apa-apa lagi. Walaupun dari sudut hukum syaraknya memang ada peruntukan dari sudut sadduz dzara'ihnya, maknanya mencegah sesuatu daripada berlaku, tetapi memiliki senjata sebelum melakukan apa-apa perbuatan secara umum tidak menjadi satu kesalahan secara umumnya. Sebab yang dikenakan hukuman kerana melakukan jenayah, bukan memiliki, secara umumnya begitu. Tapi ada yang mengatakan okey, itu boleh dilakukan untuk mengelak daripada berlaku jenayah. Sebab bila orang ada pistol, okey, maknanya apatah kalau tidak, yang tidak tak lesen lah. Yang ada lesen tidak ada masalah. Tidak semestinya orang yang memiliki pistol akan membunuh. Pistol itu mungkin juga untuk digunakan untuk menjaga keselamatan. Tak berlesen, okey, boleh dikenakan hukuman tertentu, tapi tidak sampai hukuman bunuh. Tapi kalau memiliki senjata saja dihukum membunuh, maka dari sudut ia bercanggah dengan konsep keadilan Islam. Tapi boleh didenda lah, tapi janganlah sampai hukuman bunuh je. Kalau yang tu dihapuskan, mungkin kita boleh bersetuju lah. Sebab dia tidak melibatkan apa-apa jenayah yang contoh dengan pistol, dengan senjata yang dia tak bunuh siapa-siapa pun. Dia bertujuan dia untuk menjaga keselamatan, contohnya. Tetapi dia tak lesen. Denda lah kerana tidak lesen. Bagilah hukuman-hukuman yang berat, tapi tidak sampai dikenakan hukuman bunuh contohnya. Sebab jenayah belum lagi dilakukan, sebagai contoh. Jadi hukum Allah SWT ini, ya, walaupun kalau pada pandangan manusia dia macam tak bernasabah, hukum membunuh. Mana ada pandangan mengatakan kenapa tidak diberikan peluang kedua, peluang kedua untuk orang yang melakukan jenayah supaya dia bertaubat. Persoalannya sekarang tuan-tuan, kalaupun dia bertaubat, kalaupun dia insaf, orang yang dah mati tetap mati. Kesan tu tetap akan terus berlarutan, terus berjalan kesan dia, kesan keluarga yang kematian ni dia tidak akan selesai masalahnya dengan memaafkan orang yang melakukan jenayah. Dalam Islam, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahawa di dalam kisah itu ada kehidupan. Dalam kisah itu ada kehidupan. Maksudnya kehidupan apa dia? Bila manusia itu dibunuh kerana jenayah yang dilakukan, maka jenayah itu akan terhenti. Maksudnya kalau orang tu, kadang-kadang orang yang membunuh ni tuan-tuan, kalau dilepaskan apabila dia membunuh, maka dia akan, setengah orang dia ada rasa ketagihan. Sekali bunuh dia rasa ada kepuasan, dia rasa nak lagi bunuh. Itu kadang-kadang ada berlaku demikian. So caranya macam tu kan, sebab itulah kita ada pembunuh berseri dan sebagainya. Dia nak lagi. Orang yang merogol kata dia, dapat sekali dia nak merogol lagi, maka datanglah namanya perogol bersiri. Sama je orang membunuh, serial killer contohnya, kan. Dia bunuh sekali, dia rasa nak bunuh lagi. Kadang-kadang orang rasa kepuasan, dia seronok bila membunuh contohnya. Jadi kalau dibunuh dia, maka tak berlakulah pembunuhan lagi sebab dia ada potensi untuk membunuh lagi. Itu kaedah yang approach yang dibuat oleh Islam. Bila orang tu membunuh, maka bila dibunuh dia, maka dia tidak akan membunuh lagi. Confirm dia tidak akan membunuh lagi. Dan dia dalam masa yang sama akan memberikan peringatan dan pengajaran kepada orang lain supaya tidak melakukan jenayah yang sama. Itu di antara matlamat. Kenapa Islam meletakkan hukuman bunuh bagi orang yang membunuh. Begitu hukum-hukum lain. Semuanya hukum-hukum itu adalah bertujuan untuk memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada manusia. Hari ini tuan-tuan, kenapa berlakunya jenayah yang berluasa? Kerana hukum Islam telah pun diketepikan. Islam membawa Allah Ta'ala, sebab hukum ni Allah Ta'ala yang buat, tuan-tuan. Hukum ni Allah Ta'ala yang menciptanya, Allah Ta'ala yang menurunkan dalam Quran, melalui hadis dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala yang mencipta manusia lah yang maha mengetahui
apa yang sesuai untuk manusia. Bukan berdasarkan kepada pemikiran manusia. Ya, sebab itulah ada hukuman-hukuman tertentu. Orang mencuri, dipotong tangan. Kenapa potong tangan? Kerana ia memberikan pengajaran kepada orang lain supaya tidak mencuri. Kenapa hukuman-hukuman dalam Islam sangat berat? Nampak zahir dia macam zalim. Yang potong tangan zalim. Zalim, pada zahirnya. Kan? Kadang-kadang rasa macam tak padan. Kalau ikut dalam nisab orang yang mencuri ni, dipanggil disebutkan sebagai rubu' dinar. Rubu' dinar 1/4 dinar, tuan-tuan. Kalau dinar sekarang ini, lebih kurang harga dia lebih kurang berapa ya? Dia 2.4 gram 4.2 gram. Mana dalam sekitar, katalah kita kata 2,000. Okey, 2,000 1/4 baru lebih kurang 500. Ya? Artinya 500 RM mencuri telah layak untuk dipotong tangan. Zahirnya nampak zalim, tuan-tuan. Zahirnya nampak zalim. Tetapi hikmahnya sangat besar. Ya? Bila seseorang itu dipotong tangannya, pertamanya dalam kebanyakan hal, insya-Allah dia tak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Biasanya. Orang yang kena potong tangan, jaranglah dia kata, tak apalah, potong tangan sebelah baru. Ada lagi tangan sebelah. Mencuri lagi, jarang pula. Jadi bila dia tak mencuri, maka amanlah masyarakat. Dalam masa yang sama, orang yang berniat nak mencuri, bila dia tengok orang dibuatkan contohnya hukuman itu dilaksanakan, dia khalayak ramai melihat, oh ini rupanya hukuman mencuri, kena potong tangan. Maka kebanyakan orang akan terkesan dan kebanyakan orang tidak akan mencuri. Contohnya. Jadi bila tidak ada orang mencuri, maka amanlah masyarakat. Tidak adalah jenayah-jenayah yang dahsyat. Mencuri ni tuan-tuan, kalau tengok dalam statistik sangat tinggi, hari-hari, boleh katakan setiap minit ada kes kecurian dekat negara kita ni. Kalau kes seluruh Malaysia lah. Setiap minit ada kes pencuri. Okey, sama juga kes orang yang melakukan zina. Hari ni berapa ramai anak zina dilahirkan. Kenapa? Kerana hukum Islam tidak dilaksanakan. Yang orang berzina didenda. Dia denda walaupun letak 5,000 maksimum dia, tapi bila pergi mahkamah, rayu-rayu dapat 1,000. Berzina, dah salah. Dalam Islam, orang berzina kena batang 100 kali, tuan-tuan. Kalau orang yang berzina itu dah berkahwin, boleh direjam sampai mati. Itu hukuman dia. Hari ni para hakim kita pun kadang-kadang, tuan-tuan, ada rasa belas kasihan. Tak boleh, tuan-tuan. Dalam hukum Allah Ta'ala, tidak boleh. Tidak boleh ada rasa kasihan belas bila berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu Taala. Tak boleh. Kalau hukum Allah Taala kata rotan, kalau rejam, tak boleh ada rasa kasihan belas. Hukum Allah tidak ada macam itu. Tak kisahlah kesalahan pertama, kesalahan dua. Kalau mengaku salah sabit, wajib dikenakan hukuman, kecuali kalau belum kena tangkap lah, dia bertaubat, itu lain cerita. Tapi dah kena tangkap, wajib kena hukuman. Kenapa? Kerana pertama memberikan pengajaran kepada dia, yang keduanya memberi pengajaran kepada orang lain. Contohnya, tuan-tuan. Jadi hukum Allah Ta'ala bila diketepikan, dipinggirkan, tidak dilaksanakan, maka timbullah masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat yang berbagai-bagai. Orang boleh mencuri dengan sebebas-bebasnya walaupun ada hukuman tertentu, merompak, merogol, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Kerana apa? Kerana hukuman yang disediakan oleh manusia, yang dicipta oleh manusia ini tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah manusia. Tak boleh. Jadi yang boleh menyelesaikan masalah manusia ini hanya hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala meletakkan hukum-hukuman demikian. Kerana Allah Taala yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Hukum-hukum Allah Taala itu dicipta oleh Allah Taala dengan penuh kebijaksanaan. Bukan seperti undang-undang yang dicipta oleh manusia. Okey? Baik. Kita melihat kepada yang disebutkan tadi, bahawa Allah SWT itu adalah Al-Hakim. Okey? Al-Hakim. Jadi syariat Allah Ta'ala itu yang diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam segala perkara yang ada, sama ada melibatkan jinayah, selama ada melibatkan muamalat contohnya. Itu semua hukum-hukum Allah Ta'ala. Kalau kita nak memiliki satu perkara, maka Allah Ta'ala kata apa? Hendaklah kamu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu bagian muamalat. Kalau kamu nak memiliki sesuatu perkara, satu barang contohnya, maka jangan kamu miliki dengan cara yang batil. Dan Nabi SAW menyebutkan innamal bai'u antaradhin. Contohnya, hendaklah jual beli itu hendaklah berlaku dalam keadaan redha meradhi antara satu sama lain. Ini undang Allah.
Kemudian Allah Ta'ala sebut juga, wala ta'kulu riba. Jangan kamu makan riba contohnya. Ini dalam kes-kes yang melibatkan muamalat pun ada hukum Allah Ta'ala di situ. Jadi semua perkara itu ada hukum-hukum Allah Ta'ala yang telah pun ditetapkan. Jadi bila kita lari daripada hukum Allah Ta'ala, maka bala bencana lah yang akan menimpa kita. Jadi tidak ada tuan-tuan penyelesaian dalam masalah yang dihadapi. Tak kisahlah masalah ekonomi ke, masalah politik ke, masalah keuangan ke, segala masalah yang ada dalam yang dihadapi oleh manusia hari ini, kalau kita kembali kepada Allah SWT, pasti akan ada jalan penyelesaian. Tidak ada cara lain, tuan-tuan. Tak payahlah kita pinjam, kita import mana-mana cara yang diberikan oleh orang yang bukan Islam, khususnya dengan berbagai-bagai teorinya, berbagai-bagai kaedah. Sebab kita ada jalan penyelesaian yang sebenar, iaitu kembalilah kepada hukum-hukum Allah SWT dalam setiap apa yang kita lakukan. Dalam pentadbiran kerajaan contohnya perlu ada hukum Allah dilaksanakan. Dalam ekonomi, laksanakan hukum Allah Ta'ala. Jenayah, kes jenayah contohnya, laksanakan hukum-hukum Allah. Pasti akan ada jalan penyelesaian. Sebab Allah Ta'ala itu maha bijaksana, seperti mana kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian, hukum Allah Ta'ala itu juga akan berkuat kuasa bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Dan ada di sana kebijaksanaan. Kenapa Allah SWT meletakkan hukuman bagi orang yang berdosa di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka? Ada hikmah dia. Allah Ta'ala maha bijaksana. Allah Ta'ala maha mengetahui kalau manusia ni, kalau tak dikenakan hukuman di akhirat, dia hanya lepas di dunia, contoh di dunia saja hukumannya, maka manusia akan melakukan jenayah yang sangat luar biasa. Manusia akan melakukan dosa yang sangat luar biasa di dunia ni. Sebab apa? Mereka mengatakan kalau contoh, sebab tu apa yang difikirkan kebanyakan orang yang bukan Islam, tuan-tuan. Sebab tu jenayah ni kebanyakannya, walaupun ada di kalangan orang Islam, tapi kalau orang Islam, kalau rate-nya, bagi saya melihat bahawa lebih rendah berbanding orang yang bukan Islam, dari satu sudut. Sebab apa orang Islam ni, walaupun mereka melakukan jenayah, mereka masih lagi ada dalam hati, dalam keimanannya bahawa satu hari mereka akan dikenakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebab itulah agama ni, tuan-tuan, menjadikan kalau ikut maqasid syariah ni, menjaga agama ialah satu perkara asas dalam kehidupan manusia. Tak ada agama, kita ni tuan-tuan, secara umum sebagai manusia biasa, ada kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan, dosa dan sebagainya. Tapi kenapa kita tak buat? Kerana adanya balasan di akhirat. Sebab balasan dunia, ramai orang boleh lepas dengan berbagai-bagai kaedah, berbagai-bagai cara. Orang banyak duit boleh lepas daripada dikenakan hukuman dengan berbagai-bagai cara. Dengan beri rasuah dan sebagainya. Boleh lepas, tuan-tuan. Orang bunuh pun, kalau dia ada duit banyak, kadang-kadang boleh lepas, tuan-tuan. Bunuh pun kadang-kadang boleh lepas. Dengan berbagai-bagai cara. Kalau rasuah pun sama juga. Boleh lepas, tuan-tuan. Hukuman dunia boleh lepas. Tapi orang yang tak buat hukum perkara jenayah ni, kebanyakannya kalau kita orang Islam ni atas keyakinan bahawa kalau aku buat jenayah, apa pun jenayah aku buat di dunia, walaupun aku tak kena hukuman dunia, aku akan tetap kena hukuman akhirat. Maka dia akan menjauhkan perbuatan tersebut. Itu hikmah dia. Itu hikmah, itu kebijaksanaan Allah SWT. Dan Allah Ta'ala telah menjanjikan azab seksa yang sangat dahsyat bagi mereka yang melakukan jenayah. Melakukan jenayah satu amalan yang akan disediakan hukuman yang sangat dahsyat di akhirat, akan dibakar dalam neraka, azab yang sangat pedih. Tuan-tuan, jadi kita walaupun ada kecenderungan nak buat maksiat, nak buat dosa dan sebagainya, tapi kita ingat balasan akhirat, maka kita tak jadi buat. Walaupun keinginan tu ada, contohnya. Walaupun kecenderungan tu ada, tapi kita tak buat. Kenapa? Kerana kita takut Allah. Kita takut balasan Allah. Kita takut azab neraka Allah. Jadi kita tinggalkan perbuatan tersebut. Dan inilah hikmah dia. Kan? Contohnya. Jadi itu juga adalah di atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi sebab itulah disebutkan di sini, wala yajuz tahkim qanunin wala nizamin siwa hukm Allah. Sebab itulah tidak harus bagi kita untuk berhukum selain daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dan Allah Taala sebut afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsana minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah kamu mengambil hukum-hukum jahiliah itu? Maknanya adalah hukum jahiliah itu yang kamu ambil. Dan manakah yang lebih baik
Ya, hukum jahiliah itu berbanding dengan hukum Allah bagi mereka yang meyakini. Mana tidak ada hukum jahiliah ni hukum-hukum manusia lah tuan-tuan. Ya, hukum-hukum yang dicipta oleh manusia, ya, yang mana kadang-kadang kita import daripada barat, kita import daripada negara-negara luar, ya, kita menganggap bahawa itulah jalan penyelesaian sebenar, tapi bukan. Ya, itu adalah hukum-hukum jahiliah dan tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah SWT kalau kita benar-benar yakin. Cuma hari ini tuan-tuan, keyakinan kita kepada hukum Allah Ta'ala semakin pudar. Kita semakin jauh daripada hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala turunkan berbagai-bagai musibah, balak bencana dengan berbagai-bagai kesusahan. Kenapa? Kerana kita semakin jauh daripada hukum Allah. Kita semakin jauh daripada ketaatan kepada perintah Allah. Yang kita semakin meminggirkan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah. Maksiat berluasa, tuan-tuan, jenayah berluasa. Ya, kenapa? Kerana itu adalah sebahagian daripada bala bencana yang diturunkan Allah Ta'ala kerana kita semakin jauh daripada hukum-hukum Allah Subhanahu Taala. Baik, tuan-tuan dan Allah Subhanahu Taala, seterusnya. Baik. Begitu ya Allah Subhanahu Taala dalam sifat Allah Taala Al-Hakim itu juga, ya, Allah Taala mengatur kehidupan dunia ini mengikut ketentuan Allah Ta'ala dengan penuh berhikmah. Apa saja yang berlaku atas muka bumi ini, tuan-tuan, yang tadi kita cerita tentang hukum Allah. Kalau kita cerita pula tentang hukum alam yang berlaku, hujan yang turun, ribu petirnya, pergerakan mataharinya, maknanya bulan dan bintang, segala-galanya itu semuanya diatur, disusun oleh Allah Ta'ala dengan penuh kebijaksanaan. Dan Allah Ta'ala tidak melakukan sesuatu itu secara sia-sia. Ya, apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, tidak berlaku secara sia-sia. Apa saja yang berlaku ada hikmah-hikmah yang tertentu, ya, dan apa yang berlaku ke atas kita ada hikmah dia. Walaupun pada zahirnya kita tidak menyukainya. Orang sakit, tuan-tuan. Sakit tak ada orang nak. COVID. Tak ada siapa yang nak, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala turunkan COVID. Ya? Turunkan COVID ini kepada manusia 2 tahun, tuan-tuan. 2 tahun lebih, kita merana. Tak boleh nak keluar rumah. Tak boleh nak kerja. Ramai orang hilang kerja dan sebagainya. Ada masalah kewangan dan sebagainya, tuan-tuan. Itu semuanya adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya dia menyakitkan kita, dia menyusahkan kita, tapi pada hakikatnya dia ada hikmah tertentu. Dan hikmah itu kadang-kadang kita boleh faham dan kadang-kadang kita tak faham. Okey? Apa yang kita faham mungkin dengan berlakunya COVID-19 contohnya, yang baru saya berlalu kita masuk fasa endemik sekarang ni, antaranya memberikan kesedaran kepada kita bahawa betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang nak berfikir. Kan? Manusia seluruh dunia berusaha sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah ni. Dia mengambil masa 2 tahun dengan izin Allah Ta'ala, dengan asbab mungkin dengan vaksin dan sebagainya, tapi itu semua kerja Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tidak akan berlaku, tuan-tuan. Walaupun bawalah macam mana vaksin pun, dia tidak akan boleh menyelesaikan masalah. Kerana datangnya segala itu adalah dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janganlah kita kata, oh, dengan sebab vaksin lah maka kita tak. Bukan, tuan-tuan. Vaksin itu menjadi sebab sahaja. Yang menjadi utamanya, punca utamanya kerana Allah memang nak selesaikan masalah itu, dan Allah Ta'ala izinkanlah berlakunya vaksin dan sebagainya memberi kesan. Tapi kalau Allah Ta'ala tak nak memberi kesan, dan kalau Allah tak nak selesaikan masalah ini, ya, maka dia tidak mungkin akan selesai. Apa pun yang kita buat tidak akan selesai. Dan itu berlaku kerana kehendak dan izin Allah SWT. Mungkin Allah Ta'ala nak beri kesedaran kepada kita bahawa segalanya adalah terletak di tangan Allah SWT. Walaupun manusia boleh berusaha, tapi akhirnya apa yang berlaku adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang pertama mungkin. Yang kedua jenisnya untuk memberikan kepada kita, ya, kesedaran bahawa mungkin, disebabkan mungkin amalan-amalan kita, mungkin perbuatan kita, mungkin banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia, mungkin Allah Ta'ala turunkan bala. Itu pun ada kemungkinan. Allah Ta'ala nak bagi kita peringatan supaya kita ni jangan leka, jangan lalai. Bila kita melakukan satu-satu perbuatan yang jahat, yang dimurkai Allah Ta'ala boleh turunkan bala untuk memberikan kesedaran, untuk memberikan peringatan, warning, amaran kepada kita. Itu pun mungkin juga sebahagian daripada hikmah. Ramai juga mungkin bila sebelum COVID kena tak insaf,
melakukan banyak maksiat, banyak dosa. Bila kena COVID, contohnya dia insaf, dia kembali kepada Allah lah, taubat. Mungkin juga boleh berlaku, tuan-tuan. Jadi itu sebahagian daripada hikmah yang kita lihat, walaupun zahirnya dia menyusahkan kita, tapi mungkin ada kebaikan-kebaikan tertentu di sebalik apa yang berlaku. Hari ini ramai juga orang kaya, tuan-tuan. Orang kaya disebabkan COVID, ramai orang kaya. Itu mungkin satu hikmah juga. Dia tak boleh kerja, jadi dia mencari jalan, idea. Akhirnya buat bisnes online, kaya-kaya, tuan-tuan. Jadi jutawan pun ada dalam tempoh 2 tahun. Ada hikmah, tuan-tuan, kita tak nampak. Satu perkara yang ada yang dia menyusahkan sebagian orang, ada orang yang mengambil kesempatan, lepas itu dia pandai, dia bijak, Allah Ta'ala buka pemikiran dia untuk mencari jalan, untuk mencari rezeki, dan mereka dapat. Jadi hikmah tertentu, tuan-tuan. Banyak benda-benda yang kadang berlaku, tak dapat kita gambarkan, tak dapat kita cari hikmah dia, tapi sebenarnya hikmah itu adalah satu perkara yang wujud. Jadi itulah sebahagian, tuan-tuan, yang boleh kita share pada pagi ini berkaitan dengan nama Allah SWT. InsyaAllah kita akan sambung di masa akan datang, di minggu depan insyaAllah, berkaitan dengan nama Allah Ta'ala Al-Hakim, yang maha bijaksana. Baik, tuan-tuan, kita masuk sedikit bab yang kedua, atau fasa yang kedua daripada pengajian kita, daripada buku 7 langkah mudah untuk berpoligami, tuan-tuan. Baik. Mudah-mudah, tapi tak jadi. Nama buku ni mudah, tapi tak jadi, tuan-tuan. Okey. Bilalah nak tengok hasilnya. Ada ke? Tak nampak lagi hasilnya, tuan-tuan. Okey, nak tamat dia, nak khatam dia ni. Okey. Kalau khatam ni tak ada yang menghasilkan sesuatu, ulang balik. Ulang balik. Maka saya ni gagal lah, tuan-tuan. Gagal lah menyampaikan mesej. Okey, maknanya pengajian ni kurang berkesan lah, tuan-tuan. Kurang berkesan. Kena langkah seterusnya lah, kena buat satu lagi buku lah nampaknya. Baik, tuan-tuan. Baik, hari ini tajuk kita menarik juga ni. Kenapa lelaki memilih berkahwin di luar negara? Ini bukan nak bagi tips kat tuan-tuan. Bukan nak kena bagi tips, tak dapat kahwin dekat dalam negara, pergi luar negara. Tak, bukan itu maksud dia. Tetapi berdasarkan kepada sedikit kajian, kenapa memilih berkahwin di luar negara? Baik. Ini ceritanya, semasa saya berada di Mahkamah Tinggi Syariah di Bentong Pahang beberapa tahun yang lalu bagi mendapatkan kebenaran untuk berkahwin dengan isteri saya yang ketiga, saya sempat bertanya kepada pendaftar mahkamah kenapa saya lihat begitu mudah pihak mahkamah memberikan kebenaran kepada saya untuk berkahwin lagi. Sedangkan pada masa itu saya sudah pun mempunyai 2 orang isteri. Ini kisah benar, tuan-tuan. Ini kisah saya berdasarkan pengalaman bila saya pergi ke Bentong, tuan-tuan. Sebab ini antara perkara yang perlu dilalui oleh orang yang nak berpoligami. Dan ini pun kadang-kadang ramai yang tak lepas, tuan-tuan. Bukan senang. Dapat kebenaran isteri satu hal. Katalah, tuan-tuan bernasib baik. Selepas beberapa tahun minta kebenaran, minta pujuk 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya isteri kata, okeylah bang. Yang kalau abang nak kahwin juga, saya benarkan. Alhamdulillah. Kita berasa, ya Allah, syukurnya ya Allah. Sujud syukur terus, sebab payah nak dapat kebenaran isteri. Tiba-tiba isteri bagi kebenaran. Baik, kita pun isi borang. Isi borang semua sekali dapat permohonan. Lepas tu, kita dapat tahu, diberitahu oleh pegawai dekat mahkamah, dia kata, dekat Jabatan Agama Islam, jadi tuan kena bawa isteri tu kan. Kena bawa ke mahkamah, sebab hakim akan tanya isteri tuan. Kebenaran satu hal. Nak kena bawa isteri ke mahkamah. Kita pun beritahulah dengan senang hati sebab isteri dah bagi kebenaran kan. Kita pun cakaplah, darling, jom kita pergi mahkamah. Sebab ikut syarat dia, mahkamah kena bawa isteri. Hakim akan menduga isteri dulu. Kalau isteri kata okey, dan barulah urusan tu akan diteruskan. Contohnya macam tu. Cakap isteri kita, mahkamah bang. Minta maaf lah bang. Mahkamah saya tak boleh lah bang. Saya memang biar betul dengan mahkamah ni kan. Abang nak buat, pergilah buat sendiri. Saya tak akan pergi. Tak nak pergi tuan-tuan. Macam mana nak buat?
Tak boleh tuan-tuan, kena bawa isteri pergi sana, kena pujuk macam-macam tak. Satu pujuk tadi beri kebenaran. Nak bawa pergi sana pun satu hal pula. Tapi saya dalam kes saya alhamdulillah. Pujuk-pujuk kedua-dua isteri saya boleh pergi, alhamdulillah, bawa pergi sama-sama naik kereta ke Bentong, Pahang Bentong, sebab dekat Pahang dia ada dua tempat mahkamah tinggi dekat Kuantan dan juga di Bentong. Mahkamah tinggi tuan-tuan, bukan calang-calang punya mahkamah. Nak nikah lagi tuan-tuan, nak poligami kena mahkamah tinggi kelulusan dia. Tak lulus tak lepas tuan-tuan. Cuma bila dah pergi bawa isteri dan sebagainya, interview. Alhamdulillah selesailah. Walaupun ada lah, biasalah isteri kan tuan-tuan. Isteri kita tidak akan semudahnya memberi laluan. Semangat bang. Sabar. Okey. Walaupun isteri kita kadang-kadang tidak mudah untuk memberikan persetujuan, tetapi kita perlu lengkapkan diri kita dengan jawapan-jawapan dia. Contoh, kalau isteri kita kata, Tuan Hakim, saya tak setuju suami saya kahwin. Contoh, ini contoh bukan bab saya ni. Ini contoh saja. Yang saya semua lepas alhamdulillah. Kalau ditakdirkan isteri kata, okey, saya tak setuju Tuan Hakim. Kenapa? Kerana suami saya tak mampu. Hakim pun tengok kan, okey, kita ada jawapan tak? Ada jawapan. Okey, contoh. Tuan Hakim, memang gaji saya taklah begitu banyak kan, tapi saya kerja part time, malam-malam saya jadi guard contohnya. Ini bukti gaji saya setiap bulan 1,000 tambahan pula. Kawan saya juga berniaga part time, jual emas contohnya, dapat 1,000 lagi. Tambah lagi kan. Dan hakim tuan-tuan, ni nak cerita pengalaman lah. Hakim dia akan dengar cakap kita, insyaAllah. Kalau ada bukti lah, kena tunjukkan bukti. Walaupun gaji kita contoh 3,000, tapi kalau kita ada income lagi 3,000 lagi, tambahan setiap bulan ada, hakim akan terima pandangan kita. Walaupun isteri kita menentang. So syarat dia tuan-tuan, bukan persetujuan isteri, tapi isteri kena dibawa ke mahkamah dan hakim kena interview dia. Kalaupun isteri kata saya tak setuju, hakim tidak akan dengar cakap isteri. Kalau kita berjaya membuktikan bahawa kita memang mampu untuk memberi nafkah kepada isteri dan juga yang lain. Isteri yang baru dan juga isteri yang dah sedia ada. Jadi tak payah risau tuan-tuan. Cuma persoalannya sekarang, boleh tak walaupun dah bersetuju nak bawa isteri pergi mahkamah? Itu pun satu isu yang besar tuan-tuan. Tapi nak cerita je, kenapa lelaki memilih berkahwin luar negara? Antaranya, saya sebutkan tadi, bila saya sebut dengan pendaftar, saya tanya ke dia, kenapa? Walaupun kadang-kadang ada isu isteri tak setuju, tapi hakim beri kebenaran. Dan kadang-kadang proses sangat bantal. Saya kata, kenapa? Nampak macam mudah bagi kebenaran kan? Dia gini, pendaftar mahkamah kata gini, tuan, dia kata orang lelaki ni, kalau dia sanggup bawa isteri dia pergi ke mahkamah untuk dapat kebenaran, memang dia serius betul nak kahwin. Dan kalau kita tak bagi pun kahwin, dia akan kahwin juga. Maksudnya apa dia? Dia kalau orang yang sampai peringkat dia serius macam tu, bawa dia angkut semua sekali pergi mahkamah, kalau mahkamah tak bagi dia kata kahwin juga. Kalau dia tak kahwin kat sini, dia kahwin luar negara. Jadi kita tak naklah susah-susahkan, kata kalau orang memang nak betul kita bagilah. Kecuali dia memang tak mampu betul, itu tak boleh nak buat apalah. Tapi kalau kita nampak dia ada kemunasabahan dia berjawapan dia, maka diberikan kebenaran. Jadi kenapa orang kahwin luar negara tuan-tuan? Antaranya kesukaran untuk mendapat kebenaran isteri. Sebab syarat dekat Malaysia ni tuan-tuan, nak kahwin kena ada kebenaran isteri. Walaupun tidak kebenaran secara jelas, tapi macam saya sebutkan tadi, isteri kena bawa ke mahkamah dan kena ditemuduga oleh hakim. Walaupun isteri tak setuju, tak ada masalah. Tapi hakim kena yakin bahawa kita memang berkemampuan. Jadi ramai orang pergi luar negara kerana dia tak nak lalu proses ni, payah proses ni. Nak minta kebenaran isteri pun isteri tak benar, nak bawa ke mahkamah pun masalah. So akhirnya dia pergi apa? Dia pergi ke luar negara. Yang paling dekat kat mana tuan-tuan? Dekat sebaliknya. Songkla dia antara tempat yang paling famous lah. Seberang sekejap, ke Songkla, kahwin sana, balik dan dapat sijil siap tuan-tuan. Dapat sijil. Sebab Songkla ni tuan-tuan, untuk makluman, bukan nak bagi jalan tuan-tuan, tapi ini maklumat. Ini maklumat. Songkla ni memang dia diluluskan, maknanya diiktiraf oleh kerajaan Malaysia lah. Pernikahan itu disahkan. Sah, kemudian diendorsekan dekat Malaysia punya konsulat dekat Songkla. Maknanya memang lulus, bawa masuk sah, diiktiraf di Malaysia. Maknanya pernikahan sah dan diluluskan oleh kerajaan Malaysia. Maknanya pernikahan itu diiktiraf lah.
balik boleh daftarlah. Cuma kalau tak mendapatkan kebenaran berkahwin luar negara, kahwin juga poligami, balik kena denda RM1,000. Kena bayar RM1,000. Ramai orang buat RM1,000 je pun, dia kata kan. So dia kahwin kat sana, dia balik, dia bawa nak pergi daftar, kena bayar RM1,000, lepas tu boleh daftar perkahwinan tersebut. Okay, tapi itu satu salah lah. Kalau pejabat awam, kalau RM1,000 denda, kena ada tindakan tak? Kan? Ada? Ada. Kalau pejabat awam jangan buat lah. Nanti tak pasal-pasal kena buang kerja. Contohnya kan. Atau ada tindakan tata tertib dan sebagainya. Baik, itu di antara sebab. Jadi sebab tu orang yang nak apa nama ni, dia kata nak elakkan daripada melalui proses-proses yang payah ni dekat Malaysia, maka mereka pergi luar negara. Itu di antara sebab. Di antara sebab. Yang keduanya, kerana tidak mendapat kebenaran mahkamah. Dia dah minta memohon di mahkamah tapi tak dapat. Mahkamah tak benarkan kerana sebab-sebab tertentu. Mungkin dia tak berapa mampu. Contoh yang tadi lah. Dia gaji RM3,000. Patut RM3,000 ni seorang sendiri je. Tapi dia nak kahwin lagi. Pergi minta mahkamah. Walaupun isteri dia benarkan. Contohnya isteri benar. Tak apa, tak masalah. Tapi pergi mahkamah betul-betul. Ni tak boleh ni. Tak cukup ni, duit ni tak cukup. Isteri bagi. Tak lepas dia kata tak lulus. Mahkamah tak akan luluskan. Walaupun isteri benar. Dia keadaan gitu. Kalau isteri tak benar. Tapi suami tu mampu. Suami tu memang nak. Mahkamah boleh luluskan. Tapi kalau isteri setuju, kan isteri tu mungkin kena ugup kat suami dia kan sebagainya kan. Kau tak bagi kebenaran, aku cerai kamu. Contohnya, isteri pun takut, okey lah bang, saya bagi kebenaran. Sign sebab apa semua sekali. Tapi pergi mahkamah tengok, duit, kemampuan ni tak ada. Mahkamah mungkin tak akan luluskan juga. Maka dia cari macam mana? Pergi luar negara juga. Pergi Songkla juga contohnya. Kemudian, selain daripada itu juga, ada beberapa tidak mendapat restu keluarga. Ada juga yang nak berpoligami contohnya, ataupun nak kahwin pun, tak poligami pun, tak pergi minta dengan suami, pergi minta dengan keluarga tak benar. Mereka dah berkawan lama, dah jatuh cinta, dah macam-macam dah contohnya, dah minta nak kahwin tak dibenarkan oleh keluarga, maka mereka juga mencari jalan yang cara mudah, berkahwin juga di luar negara. Jadi tuan-tuan, itulah sebahagian yang kita nak kongsikan pada hari ini. Banyak lagi sebab-sebabnya. Ya, insyaAllah kita akan kongsikan di minggu hadapan insyaAllah. Jadi itu saja tuan-tuan yang Allah SWT kongsikan untuk kita pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.